أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين وقاعد الدعاة المجاهدين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه ورسوله. أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حتى أتانا اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita mengambil kesempatan ini untuk sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kerana dengan keizinan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan keizinan kepada kita untuk kita meneruskan sakibaki kehidupan yang masih ada kepada kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang bersifat sementara ini. Yang kedua, hadirin sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah kerana Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk lahir di zaman kita akan memiliki satu gelaran yang cukup mulia di sisi Allah. Allah Ta'ala memilih kita lahir di zaman ini, yang mana bila kita lahir sahaja di zaman ini kita memiliki gelaran Ummatul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah semulia-mulia umat. Mulianya kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana kita menjadi umat kepada seorang Nabi yang Allah Ta'ala sendiri memilih dan melantik beliau menjadi Sayyidul Mursalin. Kita menjadi umat kepada Nabi yang Allah Ta'ala pilih menjadi penghulu dan pemimpin kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Kita menjadi umat kepada seorang Nabi yang Allah Ta'ala sendiri memilih dan melantik beliau menjadi Habibullah, kekasih Allah Ta'ala itu sendiri. Sebab itu, hadirin sekalian, kita wajar bersyukur kerana Allah Ta'ala lahirkan kita di zaman kita memiliki gelaran mulia, yakni gelaran umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hadirin sekalian, kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan keizinan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan peluang kepada kita memilih diri kita ini untuk menjadi tetamu kepada bulan yang cukup berkah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang cukup mulia. Hebatnya bulan Ramadan ini, tuan-tuan, setiap hamba Allah yang bertemu dengan Ramadan adalah hamba yang dipilih dan insan yang terpilih oleh Allah. Semua orang, tuan-tuan, yang sangat bertemu dengan Ramadan ini, umat Islam mesti nak bertemu dengan Ramadan. Tetapi insan yang bertemu dengan Ramadan ini adalah insan yang sebenar-benar dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Saya cerita pengalaman sebelum tibanya Ramadan baru-baru tahun ini, tuan-tuan. 2 hari sebelum datangnya Ramadan, tuan-tuan, kami daripada Perak datang ke sini sebab ambil van. Ada jemaah masjid tu, dia dia kongsi duit dengan kawan-kawannya, dia beli van sedekah kat sekolah, van sebiji van. Jadi sibuk-sibuk nak ambil van tu, tuan-tuan, sebab tu janji dengan orang. Ada 2 tempat telefon saya hubungi saya untuk minta saya isi 2 slot di bulan Ramadan ni untuk tazkirah Ramadan. Saya jadi terkejut sebab ni Selangor. Saya kata, awak lambat sangat je dah. Jarang Selangor ni masjid surau dia isi slot tazkirah Ramadan ni lambat. Selalu sebulan 2 bulan dah penuh dah. Tuan-tuan punya RSB Bank ni, sahabat kita isi sebelum 2 bulan masuk Ramadan penuh dah jadual. Hebat tempat, tuan-tuan. Jadi saya lihat kenapa Selangor lambat ni. Selalu yang lambat ni Perak, lepas Ramadan baru dia nak minta isi surat tazkirah. Ni Selangor, saya terkejut. Kita Ustaz, bukan lambat, sebenarnya kami pun sebulan 2 bulan sebelum Ramadan dah penuh dah jadual. Tapi nak buat macam mana, Ustaz? Ni jadual ni sebenarnya surat almarhum Al-Syahid Ustaz Abu Bakar Cik. Tuan-tuan, kalau
tahu cerita Ustaz Bakar Cik ni, dia baru meninggal dunia sebelum ketibaan Ramadan. Hampir sangatlah Ramadan ni nak sampai tuan-tuan. Ustaz Abu Bakar Cik ni dia aksiden. Malam tu dia ada program tuan-tuan. Ini pendakwah bebas mata-mata satu Malaysia dia. Malam tu dia program kat Selangor. Esok tu nak balik tuan-tuan aksiden. Kereta dia mentuk, dia meninggal dunia. Cuma dia sempat dikeluarkan daripada kereta, kereta dia mentuk. Maknanya Ustaz Bakar Cik ni pun tuan-tuan, dia pun buat persiapan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ni. Dan jadual tazkirah dia tuan-tuan di Selangor ni penuh lah Selangor. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan, walaupun bersungguh Syahid Ustaz Abu Bakar Cik ni nak bertemu dengan Ramadan, nak beribadah di bulan Ramadan, nak berjuang di bulan Ramadan, tapi Allah Ta'ala tak pilih beliau untuk bertemu dengan Ramadan tahun ni. Makna kita yang bertemu dengan Ramadan ni tuan-tuan, kita betul-betul insan yang Allah Ta'ala bagi peluang pada kita. Kita adalah insan yang Allah Ta'ala pilih kita tuan-tuan untuk kita memburu dan mengambil manfaat sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Kita semua sedia maklum akan keistimewaan bulan Ramadan. Hebat sangat bulan Ramadan ni tuan-tuan. Kalau ingat tahun lepas, saya jumpa tuan-tuan kat surau ni setahun sekali Ramadan ni. Tahun lepas kita buka kitab Sahih Al-Bukhari, menceritakan tentang Ramadan. Hadis pertama, saya ingat tuan-tuan, tuan-tuan mesti lupa, saya confirm saya ingat. Hadis pertama kita tuan-tuan Sahih Al-Bukhari tentang Ramadan. Tahun lepas menceritakan tentang kemuliaan Ramadan. Kata Nabi SAW, "Iza ja'at Ramadan futihat abwabus sama." Apabila datang sahaja bulan yang bernama Ramadan ini, kata Nabi, futihat abwabus sama, maka akan terbuka semua pintu-pintu langit. Wa futihat abwabul jannah, terbuka semua pintu-pintu syurga. Wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulfidatis syayatin, ditutup serapat-rapatnya pintu-pintu neraka, kemudian dibelenggu syaitan-syaitan durjana. Datang sahaja Ramadan, kata Nabi, yang pertama terbuka semua pintu-pintu langit. Kenapa pintu langit ni terbuka? Ulama mensyarahkan kepada kita ni, langit ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Begitulah juga nama makhluk yang bernama Ramadan. Bulan Ramadan ini juga adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tetapi mulianya makhluk yang bernama Ramadan Al-Mubarak ini, bila datang sahaja makhluk yang bernama Ramadan, maka Allah mengarahkan supaya makhluk yang bernama langit memberikan kemuliaan dan penghormatan kepada ketibaan Ramadan. Terbuka pintu-pintu langit bila datang sahaja bulan Ramadan. Yang kedua, kata ulama, terbuka pintu langit sepanjang datangnya Ramadan ini. Kata ulama nak membuktikan kepada kita betapa banyaknya rahmat Allah mencurah-curah turun ke atas muka bumi. Yang kedua, kata Nabi, bila datang sahaja Ramadan, terbuka pintu-pintu syurga. Pintu-pintu syurga ni semua terbuka seluas-luasnya bila datang sahaja Ramadan. Maknanya sahabat-sahabat sekalian, bila kita duduk sahaja di bulan Ramadan ni, apa semua yang kita buat di siang hari atau di malam hari, benda yang tak boleh kita lupa antaranya saat kita berada di bulan Ramadan, di waktu dan masa yang sama pintu-pintu syurga Allah semua terbuka. Cuma kita tak nampak bagaimana keadaan pintu syurga itu terbuka. Tetapi yakinlah segala penghuni syurga, isi dalam syurga, semua melihat apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kerana ada ulama mengatakan bahawa bila datang sahaja bulan Ramadan ini, maka semua makhluk memberikan kemuliaan kepada ketibaannya. Bayangkan makhluk yang bernama syurga. Syurga ni kita tahu mulia tak? Mulia tak mulianya syurga ni sampai ke tahap Nabi SAW sebut kepada kita tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan syurga ini untuk insan-insan yang mulia sahaja. Al-jannatu lil mutti' wa in kana 'abdan habasyiyya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syurga ini Allah Ta'ala ciptakan bagi orang-orang yang taat, orang yang mulia di sisi Allah. Wa in kana 'abdan habasyiyya, walaupun seorang mulia yang taat ini datang daripada seorang hamba abdi yang hitam melegam kulitnya. Walaupun dia seorang hamba abdi yang hitam melegam kulitnya, tetapi dia seorang yang mulia di sisi Allah, dia seorang yang taat. Al-jannatu lil mutti', kata Nabi.
Syurga yang mulia ni Allah Ta'ala ciptakan bagi hamba Allah yang mulia di sisi Allah. Makna kita tahu syurga ni mulia. Mulianya syurga ni pun tuan-tuan, bila datang Ramadan, Allah mengarahkan syurga yang mulia ini memberikan kemuliaan dan penghormatan kepada Ramadan. Kerana ulama kata tuan-tuan, syurga ini salah satu jalan untuk, kata ulama, Ramadan ini salah satu jalan pintas untuk kita lebih tuntas ke syurga Allah. Kerana bekalan yang kita akan miliki sepanjang Ramadan ini tuan-tuan, dia boleh tampung hidup kita. Bahkan kata ulama, apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita di bulan Ramadan ini, kalau kita manfaat sebaik-baiknya hadirin sekalian, maka kita mesti akan menjadi hamba Allah yang tak akan rugi di saat kita kembali bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ramadan ni bulan yang cukup hebat. Apa semua yang kita buat di bulan Ramadan, kebaikan yang kita buat di bulan Ramadan, kata Nabi tidak ada angkanya 1, kata Nabi tidak ada angkanya 2. Dia bermula dengan bi'ashri amsalihha. Apa yang kita buat di bulan Ramadan ini, kata Nabi, kebaikan yang kita buat paling kecil ganjaran yang kita akan dapat adalah 10 kali ganda. Makna di bulan Ramadan kebaikan yang kita buat tak ada angka 1, tak ada angka 2, tak ada angka 3, tak ada 8, tak ada 7, tak ada 9. Karena paling kecil ganjaran kita dapat 10 kali ganda. Kalau kita mengaji satu hadis yang Nabi menceritakan bila seorang hamba Allah Ta'ala ni dia berniat untuk melakukan satu amalan kebaikan. Ni kita duduk-duduk sini tuan-tuan, duduk berangan, sanak-sanak duduk berangan malam sehari. Kalau ada kesempatan sebelum sahur makin-makin nak buat qiyamul lail. Sebelum isteri siap masuk nak makan sahur, nak letak paling kurang pun bolehlah solat tahajud, paling kurang bolehlah buat solat sunnah taubat. Kita niatlah. Kata Nabi, bila kita niat nak buat baik, tak buat lagi, niat dulu, maka kita dah dapat dah satu ganjaran, satu pahala. Bila dapat satu ni, luang Ramadan. Mari sahaja Ramadan, tak ada angka 1 kata ulama, tak ada angka 2, tak ada angka 3, tak ada angka 4. Dia bermula dengan bi'ashri amsalihha, dia bermula dengan 10 kali ganda. Makna niat kebaikan sahaja Ramadan ni, kita akan dapat 10 kali ganda kebaikan. Makna tuan-tuan main niat pun boleh dah. Duk malas sangat kita main niat. Sehari nak niat lagi nak bagi makan orang miskin buka puasa. Sehari jumpa orang susah nak tolong, mainnya dapat dah 10 tu tak buat kalau buat lagi banyak hadirin sekalian. Ni hebat Ramadan. Ramadan ni semua yang kita buat tu dikira ibadah. Tuan-tuan duduk sini ibadah besar ya Allah. Ramadan ni peluang paling banyak sekali kita nak kumpul amal kebaikan kita. Sebab tu kata ulama, kalaulah tidak ada Ramadan, cuba bayangkan bagaimana keadaan, bagaimana kondisi timbangan mizan kita di hadapan Allah Ta'ala nanti. Mizan adalah neraca timbangan yang akan Allah Ta'ala ambil kita punya pahala kebaikan, akan ambil kejahatan dan dosa, timbang. Timbang nak tengok mana lagi berat. Kalau berat lagi dosa, maka pahala naik tinggi. Naik tinggi ni bukan makam dia tinggi dah. Naik tinggi pahala dan kebaikan kerana dia ringan. Yang berat itu dosa. Bila yang berat itu dosa, kita ashabus shimal. Kita adalah kelompok yang akan ambil buku amalan dengan tangan kiri. Tapi bila datang sahaja Ramadan, inilah peluang kita nak memperbanyakkan kebaikan, memperbanyakkan pahala yang kita nak kumpul sebagai hamba bertemu Allah. Tak ada Ramadan, kita tak akan dapat peluang paling sedikit ganjaran 10 kali ganda. Bayangkan tuan-tuan, di siang hari kita berpuasa ikhlas kepada Allah. Nak buka puasa kita cari orang susah, cari orang anak-anak yatim, kita pula belanja mereka buka puasa. Ya Allah banyak. Malam kita solat, kemudian kita tarawih. Takut-takut tuan-tuan selamat dah tarawih, senang pula dengan tazkirah ya Allah. Tazkirah ni kata Nabi, majlis ilmu ni kata Nabi, kuliah ni kata Nabi. Kalau nak tengok ganjaran kebaikan yang kamu akan dapat daripada majlis ilmu tu, kata Nabi, satu majlis ilmu tu lebih baik ganjaran dia nilai dia daripada 1000 rakaat kamu solat sunnah. Satu bulan kita tarawih pada waktu malam, kita tak mampu pun nak habiskan tarawih ni dengan 1000 rakaat. 1000 rakaat tak habis, kita tak mampu, kita tak sampai kita di bulan Ramadan.
Tapi hanya duduk dengan tazkirah tuan-tuan. Ni zuhur tuan-tuan sedih dengan tazkirah. Rupanya lebih baik nilai dia tuan-tuan daripada 1000 rakaat solat sunat. Kita pula jenis tak faham. Bila tarawih dengan tazkirah kita gaul pula. Ni orang nak tarawih pun tazkirah pula. Kalau kita tahu nilai dia tuan-tuan, solat tarawih itu buat 8, tambah witir 3 dapatlah 11. Rupanya tuan-tuan nilai tazkirah 20 minit tu tuan-tuan, kita akan dapat lebih baik nilai dan ganjaran dia daripada 1000 rakaat solat sunat. Tu kalau faham. Yang tak faham tu dia buat rimah. Dia betul jam. Jam dia rosak, tempel dia rosak saja. Dia tazkirah terlajak sikit. Bateri nak mampu. Kawan saya kenal baru-baru ni, dia cerita. Habis tazkirah kami jumpa minum, dia cerita. Tak boleh sebut. Najib lah, tuan-tuan cari pula. Kita tu majlis tu, sahabat Pak Haji seorang duduk depan meja, depan meja kuliah. Dia bagi tak 30 minit. Jadi saya lebih sikit, seminit 2. Kena habis dah. Kata tuan-tuan cukup sekadar tu. Cukup sekadar tu. Saya tengok dia, saya pun terlupa yang saya nak berhenti. Sebab ternampak dia. Dia buat macam tu. Terlupa nak berhenti. Dia tergoreng lagi. Tergoreng lagi. Siapa suruh? Dia ni dia. Tengok dia. Kawan ni pun kepala perang. Dia kata, hai dia ni cabak aku ni. Dia ceramah ni. Dia kata pasal itu orang nak ibadah. Dia ustaz, tarawih habis dah, witir habis. Dia nak balik-balik. Dia pak. Dan sekali dia makin. Orang nak sahur. Dia balik seorang-seorang. Lepas tu orang tak sah. Jangan kira dia macam tu. Ada orang jenis tu. Tuan-tuan kita sebab kita tak jadi penghuni kubur. Kita tak ada pengalaman lagi tuan-tuan di alam akhirat. Kalau sekiranya tuan-tuan kita dah sampai di alam sana, kita dah nampak mana baik mana buruk. Kita dah tuan-tuan tahu dah mana nilai yang sepatutnya kita bersyukur, mana nilai yang kita akan rugi dengannya. Dah sampai di saat yang di sana tuan-tuan, barulah kita tahu di saat dalam majlis ilmu ni jauh lebih bernilai daripada seumur hidup yang kita habiskan di dunia. Kalaulah kita pernah masuk kubur naik balik tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan tak akan izin saya berhenti. Tolong Ustaz jangan berhenti, tolong Ustaz jangan berhenti. Sebab kita tak pernah pergi sana lagi. Sebab nilai-nilai inilah tuan-tuan yang akan bantu kita kat sana. Sebab tu kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, melagi kata hikmah dia yang kelima. Ijtihaduka fi man dhumina laka wa tafsiruka fi ma tuliba minka. Dalilun alam timasil basirati minka. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, ijtihaduka fi man dhumina laka. Manusia yang tak tahu bagaimana keadaan akhirat, manusia yang tak tahu bagaimana keadaan alam kubur, mereka akan tertipu dengan kehidupan dunia. Macam mana keadaan mereka tertipu ni? Ijtihaduka fi man dhumina laka. Mereka akan terlalu berhampah pula. Mereka akan bersungguh-sungguh berusaha keras untuk memburu sesuatu yang Allah Ta'ala dah bagi jaminan daripada mereka. Kita yang tertipu di dunia ni, kita terlalu berhampah pula. Kita terlalu tekun, kita terlalu berusaha keras untuk mengejar sesuatu yang Allah dah bagi jaminan daripada kita. Wa tafsiruka fima tuliba minka. Tapi kita tak bersungguh-sungguh untuk memburu sesuatu yang kita tak ada jaminan lagi. Apa yang kita dah ada jaminan? Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, bila usia kita sampai, bila usia kita menjangkaui 4 bulan dalam rahim kandungan ibu kita. Dulu waktu kita 4 bulan dalam kandungan ibu, maka fayunfaqu fihi ruh. Allah memasukkan ruh, kata Nabi. Usia 4 bulan. Waktu usia 4 bulan itulah kata Nabi, Allah mengarahkan, wahai malaikat, uktub rizqahu wa ajalu. Hei malaikat, boleh siap-siap. Waktu usia dia baru 4 bulan ni, kata Nabi, Allah arahkan malaikat, tulis siap-siap rezeki dia waktu hidup kat dunia. Tulis takat mana kekayaannya, tulis takat mana kerugiannya.
Semua ni tulis daripada dia mula saat pertama hidup di dunia sampailah dia mati. Tulis mana yang dia dapat, mana yang dia terlepas, mana yang dia rugi, mana yang dia untung. Ni benda yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Tetapi tuan-tuan, tengoklah dunia hari ni, manusia terlalu memburu kekayaan dunia sehingga ke tahap tuan-tuan mereka melupakan Allah Ta'ala. Ni ada jaminan. Ulama kata tak salah, ulama tak larang kita cari kekayaan. Tapi jangan kekayaan itu melupakan kita kepada Allah Ta'ala. Kata ulama sufi tasawuf, boleh kamu meletak harta kekayaan dunia itu pada tangan kamu semata-mata. Jangan kamu biar harta itu dipegang oleh hati kamu. Bila harta dunia tu kamu biar dipegang oleh hati, bukan hanya pada tangan, maka dunia kamu rosak, akhirat kamu pun rosak. Karena bila kamu hidup kamu guru akhirat kata ulama, maka dunia itu akan ikut kamu dari belakang. Tapi bila kamu hidup semata-mata kamu guru dunia sehingga kamu lupakan akhirat kata ulama, maka dunia akan tinggal kamu ke belakang, akhirat pun akan tinggal kamu ke belakang. Dua-dua tak. Yang kita bersungguh-sungguh kata ulama, benda yang Allah Ta'ala dah bagi jaminan. Tuan-tuan tengok kerana harta hari ni tuan-tuan, anak boleh berlari dengan mak. Adik-beradik dulu dari kecil tuan-tuan makan bersuar, main sekali, tidur sekali, berok pun sekali, punya rapat kecil-kecil dulu. Tapi kerana harta dunia tuan-tuan, mereka putus hubungan silaturahmi. Kenapa? Kerana mereka tak faham apa yang Nabi sebut. Apa yang Nabi sebut, apa yang ulama sebut ni, Allah Ta'ala dah bagi jaminan dah benda ni. Bila kita tahu Allah Ta'ala dah bagi jaminan, kita tak payah pening kepala. Habis tu kami tak payah usaha. Tak payah usaha ni lagi gila. Dia dah tawakal membulat macam tu je pada Allah tanpa usaha, yang ni gila. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Memang Allah Ta'ala sebut tidak akan ada seekor binatang pun yang boleh melata hidup atas muka bumi, melainkan Allah lah yang tentukan rezeki kepada dia. Tetapi kena usaha. Kenapa kena usaha? Kerana yang Al-Alim, yang Maha Tahu itu adalah Allah. Kita tak tahu. Yang hanya tahu apa yang akan jadi pada kita esok hari, yang hanya tahu apa yang akan kita makan esok hari, rezeki kita esok, rezeki kita lusa, rezeki kita hari ini, kita tak tahu. Yang hanya tahu adalah Allah. Bila kita tak tahu yang Al-Alim itu hanya Allah, bila tak tahu kata ulama, mesti kita kena berusaha. Berusaha dalam keadaan kita tak melupakan Allah Ta'ala. Dan Ramadan ni kata ulama dalam keadaan Allah Ta'ala bagi terus. Bukan macam Allah Ta'ala bagi dunia. Dunia ni Allah Ta'ala bagi, tetapi ada batasnya. Kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu lil kafir. Kata Nabi, Allah bagi dunia pada kita, nak buat apa atas muka bumi tak ada masalah. Tapi Nabi bagi garis panduan. Orang yang beriman ni, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni, dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman. Wa jannatu lil kafir. Tetapi dia ni adalah syurga bagi orang-orang yang kafir. Orang kafir akan rasakan dunia ni syurga dah. Orang yang beriman pada Allah, dia merasakan hidup kat dunia ni macam penjara. Macam penjara ni kerana apa? Kerana ada had, ada batas dia, ada benda yang halal, ada benda yang haram. Ada benda yang boleh kita buat, ada benda yang diharamkan kita buat, ada batas dia. Bila kita jaga had ni, jaga batas ni, Allah janjikan syurga yang hakiki di sana. Batu orang yang beriman, bila dia tahu macam ni, Allah Ta'ala bagi syurga dalam keadaan ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat. Yang ni bukan bonus kamu dunia ni. Dia hanya sekadar pertanian untuk kamu menabur benih, hasil dia kamu akan umur kat sana. Tapi kata ulama, Allah Ta'ala bagi Ramadan lain. Ramadan ni Allah Ta'ala bagi dalam keadaan kamu kena faham Ramadan ni bonus. Allah Ta'ala bagi Ramadan dalam keadaan tuan-tuan, Nabi bagi tahu kamu kena rebut sebenar-benarnya Ramadan. Sebab pada Ramadan itu adanya keuntungan yang besar di sisi Allah. Kamu beribadah lain, yang ibadah ni kamu akan dapat. Kamu solat, kamu akan dapat daripada solat kamu.
Kamu zakat, kamu akan dapat daripada zakat kamu, kata Nabi. Tetapi dengan ibadah puasa ni, wa ana ajzibi, Allah bagi tahu, kata Nabi, aku tak bagi dulu pada mereka, tapi aku sendiri akan beri kepada mereka apabila mereka kembali bertemu dengan aku. Ganjaran ibadah puasa di bulan Ramadan ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala janji aku sendiri akan bagi. Bila? Waktu saat mereka kembali bertemu dengan aku. Waktu saat kita jumpa Allah Ta'ala nanti, hadis sekalian, Allah Ta'ala bagi. Waktu Ramadan ni, tuan-tuan, dia pesta ibadah. Mari saja Ramadan kita kena ingat, Ramadan adalah pesta ibadah. Dan Ramadan bukan pesta juada. Ramadan pesta ibadah, orang berlumba-lumba nak memperbanyakkan amal ibadah. Tapi tengok Ramadan, orang berlumba-lumba menyediakan juada. Tuan-tuan, saya ada pengalaman anak kedua saya. Anak saya 3 orang. Alam diizinkan Allah 3 anak Ramadan. 3 ni, tuan-tuan, lahir bulan Ramadan. Jenuh bini saya nak bayar puasa. Saya tak apa, saya tak ada bayar. Anak kedua ni, isteri saya ni dia mengandung daripada luar Ramadan sampai masuk Ramadan, kemudian lahirkan anak dalam bulan Ramadan. Luar Ramadan ni isteri saya dah mula start ngidam. Ngidam yang pernah kahwin ni, dia tahu pengalaman isteri ngidam. Tak kahwin tak? Alhamdulillah. Ada mengandung dah isteri. Dua-dua orang. Pernah rasa ngidam ha? Isteri ngidam ni dia main nak gila ngidam, aku hilang. Bercalak juga dia punya tarik ni. Isteri saya ngidam tu nak benda pelik. Dia nak lompat tikam. Kita mana cari lompat tikam ni ya? Mak saya pula, mak betul saya pula jahat buat gempak. Dia catat saya, orang tua lu kata, Ustaz, kalau isteri ngidam waktu mengandung ni tak dapat, nanti anak keluar meleleh dia biar tua. Saya takut anak meleleh dia. Bila beta itu saya cari, tak jumpa. Mari Ramadan, bazar pertama jumpa. Mari Ramadan jumpa, nyari isteri saya ni dia mengandung sampai ke bulan Ramadan. Tak meleleh dia anak saya tu. Luar Ramadan tu, sebelum ada Ramadan, jenuh cari. Saya telefon mau cari lompat tikam. Kita tak ada mana cari lompat tikam. Kita Kelantan. Tengok program Kelantan jauh lambat lagi. Sekali mari Ramadan, tak payah susah. Hari pertama, bazar pertama Ramadan, jumpa lah. Bukan kata benda cari dia jumpa, benda tak pernah jumpa pun kita jumpa. Ramadan. Jumpa sendiri, saya jumpa ayam. Yang saya terkejut, saya buka kamus cari, mesti tak jumpa. Tengok ayam tuan-tuan dekat 20 tung, dia punya jual ayam. Dia banyak. Bawah, kecil, atas, besar. Warna-warni ayam. Satu ayam tu saya tertarik, dia tulis ayam lemon laut. Saya fikir, lemon laut, main mana pokok limau dalam laut. Tengok ayam dia biru macam laut. Sekali ni, sahabat saya beli dah tu lagi, sebab kami buka puasa pergi jalan. Beli dah tu, beli nak rasa lemon laut semangat. Minum ayam Pepsi, wajah. Benda yang tak kita jumpa luar Ramadan jumpa. Ramadan ni kita tahu dia pesta ibadah, bukan pesta juada. Tuan-tuan tengok indeks dalam negara kita. Indeks dalam negara kita melaporkan pungutan kumpulan sampah yang paling banyak. Mesti tahun tu jatuh pada bulan yang kena pada bulan Ramadan. Bila bulan 7, bulan Julai ni tuan-tuan kena dengan bulan Ramadan, maka indeks dalam negara kita tuan-tuan dalam 12 bulan 1 tahun bulan Julai itulah melaporkan pengumpulan sampah yang paling banyak. Dari mana sampah ni? Melaporkan datangnya daripada sisa-sisa makanan. Jadi kita pelik. Kenapa sampah banyak kena dengan bulan Ramadan? Kemudian sampah ni pula datang daripada sisa makanan. Bukankah mari bulan Ramadan orang tak boleh makan? Mari Ramadan kita tak boleh makan siang hari. Malam hari ni berapa sangat waktu dia? Sepatutnya bulan yang kita tak makan, tak minum, kita puasa, lagi kurang plastik sampah makanan ni. Tapi mari bulan Ramadan, tiap-tiap tahun itulah tuan-tuan laporan.
Paling banyak sekali bulan yang mengumpulkan sampah mesti kena bulan tu dengan bulan Ramadan. Sampah mari dari sisa makanan. Ini pelik aja kita. Patut bulan tak makan, kuranglah sampah dari sisa makanan. Tidak. Sebab terbalik. Pesta ibadah bertukar menjadi pesta jualan. Tuan-tuan tengok jenis kuih kat dalam bulan Ramadan ni. Kuih yang tuan-tuan tak jumpa, mesti jumpa Ramadan ni. Mana kuih ajaib luar biasa dari planet lain pun ada Ramadan ni. Tuan-tuan cari lah kat bazar Ramadan. Tuan-tuan muka baik-baik ni, muslimat muka baik-baik, tolong pergi Ramadan, bazar Ramadan. Mungkin tuan-tuan dengar ustaz-ustaz kata tak payah pergi bazar Ramadan, rosok pahala. Tuan-tuan saya kata pergi Ramadan, pergi bazar Ramadan. Pasal apa tuan-tuan takut tengok bazar Ramadan? Tuan-tuan orang baik-baik tak pergi, rosok bazar Ramadan, hancur bazar Ramadan. Kalau orang baik-baik macam tuan-tuan tak pergi, tuan-tuan takut bazar Ramadan tu dikuasai oleh manusia pelik-pelik. Teringin dengan nak pergi tuan-tuan, sebab kami ni banyak buka puasa pergi jalan. Tak sempat nak kejap tazkirah Ramadan pergi jalan. Tengok bazar Ramadan, Allahu Rabbi. Rasa macam bukan bulan puasa. Yang jalan tu, bersemangat dia tu nak beli barang, nak buka puasa. Tapi diri dia tu buka banyak dah. Dia buka diri dia tu sebelum buka puasa lagi. Kehebat. Nasib cukup tempat saya tuan-tuan. Tempat saya duduk bukan. Satu tempat ni jadi air lah. Sampai sini tuan-tuan Ramadan ni orang bagi tempat saya rehat. Adalah adik-adik saya tugas. Sekitar senang sama ke hujung-hujung Selangor. Kat nak Negeri Sembilan. Ada tu bazar Ramadan. Saya tunggu lah kereta sahabat saya pergi ayah. Dia nak buka puasa, beli kuih sikit. Dia beli-beli dia tu Ustaz. Saya tahu tukang jual ayam tu dia ada tatu. Tukang jual ayam bazar Ramadan, orang nak buka puasa ni kan dia ada tatu. Betul, saya parut apa kepala rimau, baik dan kepala rimau warna-warni parut apa. Kita puasa satu hari, tapi kita nak buka puasa kita tuan-tuan, kata Nabi SAW, dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama di saat dia berbuka puasa. Kenapa? Dia berbuka puasa tu dalam keadaan satu hari dia berpuasa kerana Allah. Kemudian Allah kembalikan dia pada fitrah sebenar, boleh makan, boleh minum. Seronok orang yang berbuka puasa ni mesti dia akan bersyukur dia pada Allah Ta'ala dulu. Allah janji keseronokan bagi orang berbuka puasa. Mana kita nak buka puasa ni kerana Allah Ta'ala. Seronok kita syukur kerana Allah Ta'ala. Yang mengharamkan makan minum Allah. Dan yang Allah Ta'ala bagi kita mula boleh buka puasa, boleh makan Allah. Seronok kita. Yang tak bagi pun Allah, yang mula bagi pun Allah. Kita kembali semua pada Allah. Gembira semua nak buka puasa. Tiba-tiba tuan-tuan kita nak buka puasa dalam keadaan Allah. Tengok dalam TV pula tuan-tuan, tengok kan pesanan-pesanan cakap-cakap apa ni ucapan berbuka puasa daripada artis-artis. Jadi tak apa-apa nak sedar. Saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Dia dengan tak tutup aurat. Cuba buku ulama, oh sedar. Kita berpuasa kerana Allah. Tengok ulama bagi ucapan selamat berbuka puasa pada hamba Allah yang berpuasa kerana Allah di bulan Ramadan. Kita nak buka puasa, dengar ucapan dia dalam TV, ucap selamat buka puasa, hati tu jadi seronok. Bukan kata tak bagus hati ni. Tutuplah aurat. Ni bulan ibadah, bukan bulan terdedah. Waktu kita tuan-tuan, kita takut kita fahami Ramadan ni bulan puasa saja. Kalau kita faham Ramadan ni bulan puasa saja, rugilah kita. Puasa ni salah satu daripada ibadah yang kita nak buat dalam bulan Ramadan saja. Waktu di malam hari pun kita nak ibadah juga tuan-tuan. Di bulan Ramadan pintu langit terbuka. Dia bukan hari siang saja, tapi malam tu pun sama tuan-tuan. Setiap saat berlalunya bulan Ramadan ni tuan-tuan, setiap saat itu adalah bulan yang kita mesti buku manfaat. Bila kita faham bulan Ramadan, bulan puasa, maka tuan-tuan, anak kita akan tanya kita balik, ayah apa siapa pagi tadi, siang tadi ayah marah kan buka TV, malam ayah pula buka TV tengok Gusti yang duk belawang perempuan pula tu. Ayah kata siang tak boleh, siang puasa, malam tak apa.
Kita faham bulan Ramadan ni bulan puasa. Rugi kita tuan-tuan. Bila kita dah faham puasa pula kita salah faham. Kita faham puasa ni hanya tak boleh makan, tak boleh minum. Elok. Dia duduk jaga perut dia dah. Takut Nabi SAW sebut tuan-tuan. Kata Nabi, ada orang yang berpuasa dari kalangan umatku, ada yang mereka berpuasa tetapi puasa mereka hanya sekadar dapat lapar dan dahaga sahaja. Di sisi Allah tak ada nilai. Puasa ni yang nak dapat nilai betul-betul ganjaran besar di sisi Allah. Kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata kerana nak membuktikan keimanan kepada Allah, semata-mata kerana nak memburu ganjaran daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah bagi jaminan, kata Nabi, Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa dia yang tadi. Tuan-tuan, dosa kita banyak. Dosa kita banyak. Kullu ibnu Adam khata. Semua anak-anak Adam ni pernah buat salah. Yang maksum ni Nabi. Kita semua ada dosa. Bagi Ramadan dapat jaminan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang lain. Mana nak dapat jaminan ni? Jaminan ni hanya Ramadan. Sebab tu Ramadan ni tuan-tuan kena manfaatkan untuk kita buru keampunan daripada Allah. Tuan-tuan, besar sangat tuntutan untuk kita buru keampunan di bulan Ramadan. Akhir ni saya nak cerita mafhum hadis. Nak cerita satu mafhum hadis Nabi SAW yang kena pada hari Jumaat bersamaan dengan bulan Ramadan. Kenapa kita nak buru sangat maghfirah keampunan di bulan Ramadan ni tuan-tuan? Pernah tuan-tuan di bulan Ramadan bersamaan dengan hari Jumaat, waktu Nabi nak naik ke atas mimbar, Nabi nak bagi khutbah pada hari Jumaat di bulan Ramadan. Waktu Nabi naik, Nabi SAW naik di anak tangga mimbar yang pertama, maka Nabi berhenti, Nabi sebut perkataan amin. Nabi melangkah naik anak tangga mimbar kedua, Nabi berhenti, Nabi sebut perkataan amin. Begitulah juga di anak tangga mimbar ketiga, Nabi berhenti, Nabi sebut perkataan amin. Maka sahabat-sahabat Nabi umat Islam waktu itu tertanya-tanya umat Islam waktu itu, apa yang Nabi aminkan? Doa siapa yang Nabi aminkan? Maka habis selesai khutbah Nabi, habis selesai solat Jumaat, maka umat Islam, sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan berkerumun pada Nabi. Mereka tanya, wahai Rasulullah, kami dengar kamu sebut perkataan amin, amin, amin. Apa yang kamu aminkan wahai Rasulullah? Apa kaitan hadis ni tuan-tuan dengan kita umat Islam di bulan Ramadan? Kaitan dia tuan-tuan, untuk ringkaskan kita, kaitan dia apabila Nabi SAW sampai di anak tangga mimbar yang ketiga. Tuan-tuan dengar baik-baik, sebab dia ada kaitan dengan kita umat Nabi SAW sampai hari ini. Kata Nabi, bila aku sampai sahaja di anak tangga mimbar yang ketiga, maka aku mendengar Jibril alaihissalam sedang berdoa kepada Allah dengan penuh tekun dan bersungguh-sungguh. Dan doa Jibril alaihissalam yang penuh khusyuk kepada Allah itu, kata Nabi, ditujukan khusus kepada umat-umatku, kata Nabi, di bulan Ramadan. Tanya sahabat-sahabat Nabi, wahai Rasulullah, apa yang didoakan oleh Jibril alaihissalam, dan doa itu ditujukan khusus pada kami umat Nabi, umat kamu wahai Rasulullah di bulan Ramadan. Kata Nabi, hadirin sekalian, aku mendengar Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah dengan doa, ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah kecelakaan kepada umat-umat Muhammad, yakni bagi umat-umat Muhammad yang apabila Ramadan itu datang bertemu dengan mereka, kemudian Ramadan itu pergi meninggalkan mereka, sedangkan mereka tidak memiliki maghfirah atau keampunan daripada Engkau wahai Allah. Saya ulang tuan-tuan doa Jibril. Jibril kata, ya Allah, ya Tuhan, berikanlah kecelakaan kepada umat-umat Muhammad ni, yakni bagi umat-umat Muhammad yang bila Ramadan datang bertemu dengan mereka, kemudian Ramadan ni pergi tinggalkan mereka, sedangkan mereka tak memiliki maghfirah keampunan daripada Engkau wahai Allah. Yang mendoakan ni Jibril. Jibril ni siapa? Dia malaikat. Malaikat ni bersih, dia tak makan, dia tak tidur, dia tak pernah mengantuk, dia tak ada syahwat, dia tak ada nafsu, dia tak ada dosa. Bayangkan makhluk yang sebersih malaikat ini berdoa kepada Allah, doanya sampai kepada Allah. Kemudian yang kedua tuan-tuan, yang mengaminkan doa ni,
yang mengaminkan doa Jibril yang mulia ni tuan-tuan adalah seorang hamba Allah, seorang makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Dan doa Nabi SAW ni tuan-tuan, nak tengok kuat tak kuat permintaan Nabi di sisi Allah. Ada satu hadis, nak kuatkan hadis ni, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri pernah menceritakan di saat tuan-tuan Madinah diuji dengan kemarau yang cukup dahsyat. Mari hari Jumaat Nabi naik atas mimbar, Nabi bagi khutbah. Umat Islam tuan-tuan, harapan mereka nak dengar Nabi khutbah untuk Nabi berdoa pada Allah selesaikan masalah kemarau yang cukup dahsyat di Madinah. Tiba-tiba Nabi khutbah, Nabi cerita tentang hari kiamat. Nabi khutbah, Nabi cerita tentang suasana kiamat. Nabi cerita tentang hari akhirat. Maka seorang Arab Badui yang tak erti protokol tuan-tuan, seorang Arab Badui pendalaman yang tak erti protokol, dia jadi rimah tuan-tuan. Dia mangkit tengah-tengah Nabi bagi khutbah. Dia mangkit tengah-tengah khutbah Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, kamu khutbah apa ni wahai Rasulullah? Halakal mal waja'al iyal." Kamu tengok wahai Rasulullah, kata Badui, halakal mal, habis celaka, habis dah kita punya harta benda. Musnah habis kebun-kebun taman, kebun-kebun kurma kita. Pasal apa? Kerana kemarau panjang. Ni haluk cerita tentang kiamat, haluk cerita tentang akhirat. Angkatlah tangan kamu yang mulia ni wahai Rasulullah, berdoa pada Allah supaya Allah turunkan hujan. Maka Nabi tuan-tuan takut. Nabi takut, mungkin Nabi takut yang mangkit tu pula Sayyidina Umar. Yang mangkit tu pula Nabi takut Sayyidina Ali. Takut hilang kepala Badui ni. Maka Nabi terus tuan-tuan, Nabi terus buat apa yang Badui ni suruh. Maka Nabi farafa'a yadayhi, maka Nabi mengangkatkan kedua-dua tangan Nabi yang mulia. Dan Nabi angkat kedua-dua tangan Nabi yang mulia tu, Nabi berdoa pada Allah, "Ya Allah, kau turunkanlah hujan, selesaikanlah masalah kemarau Madinah." Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Wallahi, demi Allah, sebelum tangan Nabi itu jatuh daripada doa Nabi, maka janggut Nabi ini telah basah kerana dibasahi oleh hujan." Sebab tu dalam satu hadis, kalau tuan-tuan tengok riwayat Imam At-Tirmizi, Allah Ta'ala pernah bagi tahu pada Nabi Muhammad, "Minta, aku tak boleh dengar kalau kamu yang minta wahai Muhammad." Kalau Nabi yang minta, mesti Allah bagi. Seperti mana hadis Abu Sa'id Al-Khudri, belum tangan Nabi jatuh lagi ke bawah, maka janggut Nabi dah basah. Allah Ta'ala sudah berkenan kabul doa permintaan Nabi, maka turun hujan basah janggut Nabi. Cuba tengok doa Ramadan tadi, Jibril doa, yang aminkan doa ni adalah Nabi SAW. Maknanya mau tak mau kita kena rebut Ramadan ni untuk kita juga memiliki keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Itu sahaja tuan-tuan. Sebab tuan-tuan ada kerja ni kan, bukan tak ada kerja. Tak ada kerja, kita boleh sapu ni. Hadirin sekalian, minta maaf kalau terkasar bahasa di bulan Ramadan ni. Kalau kita tak bertemu lagi lepas ni, maka saya manfaatkan pertemuan ini untuk selamat hari raya maaf zahir batin. Baik tuan-tuan, sebelum saya akhir, tuan-tuan di belakang dinding sana tu ada saya punya pamphlet dan saya punya sijil wakaf, kupon sijil wakaf. Tuan-tuan, kami di sana di Pantai Remis Perak, kita buat sekolah agama. Tahun lepas pun tuan-tuan bantu saya. Tuan-tuan bantu saya. Tapi dia juga kacau saya. Dia tak faham. Dia panggil itu kan asal. Apa ni? Jadi tahun lepas saya bagi peluang untuk tuan-tuan bagi ke atas jaga dia. Kali ni dia minta lagi. Kali ni bila saya ada peluang. Tapi kali ni dia main kasar, dia potongkan. Tapi saya dah tanya sahabat saya. Saya tanya sahabat saya, ada 2-3 kes yang tak apa kita berkenan sebenarnya. Dan semalam sahabat saya bertemu dengan dia. Lepas tu panjang cerita dan kita cerita lain. Cuma hadirin sekalian, apapun saya nak maklum proses saya dulu. Saya biar di depan dia maklum saya. Sekolah kami ni ada 126 orang saja. Sumbangan tuan-tuan campur dengan sumbangan orang lain Ramadan tahun lepas tuan-tuan, kita boleh siapkan asrama lagi. Sebab untuk pengambilan pelajar tahun ni kita tak cukup asrama, jadi duit sumbangan tuan-tuan Ramadan lepas dan sumbangan Ramadan lain tu kita berjaya tuan-tuan ambil pelajar sampai
Tahun kedua ni ada 126 orang. Ada tempat untuk pelajar-pelajar kita ni dulu. Yang kedua tuan-tuan, kami buat bangunan 3 tingkat untuk kompleks pendidikan kelas ni. Dan kami tuan-tuan, bangunan ni kami tak mampu nak siapkan kerana dana kami cukup. Dana kami ni betul-betul tidak cukup. Kami dah naik tuan-tuan ke tingkat 3, tapi nak selesaikan jadi tuan-tuan tak boleh. Kami tak cukup dana. Dan tuan-tuan untuk sampai selesai ni, finishing pun semua tuan-tuan, tingkat 3 ni baru naik tiang sahaja tuan-tuan. Ada gambar saya tinggalkan kat profil ni untuk sahabat kita ni. Bangunan ni dia tak siap tuan-tuan, tak gambar kerana kami tak cukup dana. Tapi bangunan yang tak siap ni kami terpaksa gunakan tuan-tuan. Walaupun bangunan ni tak siap, bumbung tak ada lagi, tapi kami dah terpaksa guna tingkat 2 ni untuk pelajar kami belajar sebab kami tak ada tempat nak kelas. 126 orang pelajar kami tuan-tuan duduk tingkat 2 ni. Tapi kalau sekiranya mari hujan tuan-tuan, maka habis banjir kelas ni. Tuan-tuan, tingkap tu ada, tapi bumbung dia tak ada. Jadi bila hujan tu meleleh masuk ke dinding tuan-tuan, dia masuk celah-celah lubang-lubang ayam. Tak siap lagi, habis banjir kelas budak-budak ni tak boleh, maka tak boleh mengaji. Tuan-tuan menekat Ramadan ni cari dana tuan-tuan untuk siapkan bangunan ni. Tuan-tuan, 126 pelajar kami ni, pelajar kami yang fakir, miskin dan yatim ni tuan-tuan, kita bagi pengajian secara percuma. Tuan-tuan, di tempat kami ni, kami bagi cuma